Ini qaul yang pertama yang mana diguna pakai oleh ulama ataupun masyarakat-masyarakat yang di Yaman. Akan tetapi ada pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i, iaitu aurat perempuan dan amah luar daripada solat dengan orang ajanib, dengan orang foreigner bukan mahram, iaitu semua jasadnya kecuali muka dan tapak tangannya. Sebab itulah kita nampak di sini, sebab musannif di sini adalah daripada Yaman, dia mentarjahkan qaul Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini aurat perempuan merdeka dan aurat hamba dengan ajanib. Akan tetapi wa inda maharimiha, dengan mahramnya dan dengan orang yang mahramnya, dan dengan nisa, dengan perempuan-perempuan yang lain, ma baina as-surrati wa ar-rukbati, di antara pusat dan lututnya. Yang ini had yang diletakkan dalam syarak. Kadang-kadang perkara ini kembali kepada huruf. Ialah memanglah di antara sama-sama perempuan, di antara pusat dan lutut. Kadang-kadang huruf manusia tidak menampakkan selain daripada yang tidak, kita tak nampakkan selain yang mana had yang adna yang telah disebutkan dalam matan ini. Kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, ya, perbahasan yang menerangkan tentang rukun-rukun salat. Kita dah masuk syurutus salat, perkara yang luar daripada salat. Sekarang ni kita masuk perkara yang apa yang dimasukkan dengan salat, yang mana jika dia tak sempurnakan rukun tersebut, maka terbatallah kita punya salat. Mari kita baca bersama-sama. Faslun arkanus salati 17. An-niyatu الثاني تكبيرة الإحرام الثالث القيام على القادر في الفرض الرابع قراءة الفاتحة الخامس الركوع السادس الطمأنينة فيه السابع الاعتدال الثامن الطمأنينة فيه التاسع السجود مرتين العاشر الطمأنينة فيه الهادي عشر الجلوس بين السجدتين الثاني عشر الطمأنينة فيه الثالث عشر التشهد الأخير الرابع عشر القعود فيه الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه السادس عشر السلام السابع عشر الترتيب. Pembahasan ini membahaskan berkenaan dengan rukun-rukun salat. Rukun salat secara umumnya ada padanya 17. Sekarang ni kita akan baca dulu tentang 17 rukun salat secara sekali dulu. Kita tengok pembahasan seterusnya, dia akan pecahkan, dia akan musannif di sini akan muallif di sini akan membahaskan satu persatu tentang rukun-rukun solat. Dia akan mula dengan niat. Bagaimana kita nak berniat? Apakah perlu yang dilakukan dalam niat? Niat dalam solat fardu, niat dalam solat sunat, perlukah kena ta'yin, perlukah kena fi'il qasdun niyah, perlukah dan sebagainya akan dibahaskan. Kita tengok dulu secara umum yang mana disebutkan dalam syurut syarat-syarat solat tadi. Perlulah kita mengiktiqad, tidak perlulah kita mengiktiqad niat itu fardu itu adalah fardu, tidak boleh, tak sah kita bersolat jika kita beriktiqad
perkara yang rukun solat ini adalah sunat. Tidak sah untuk kita berniat mengatakan bahawa perkara rukun ini adalah sunat. Rukun yang pertama adalah an-niyah, iaitu niat. Inilah rukun yang pertama. Niat itu seperti mana yang disebut tadi, an-niyatu fi'luha bil qalbi fala yakfi nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Tidak sah untuk kita sebut, kita niat, talaffuz berniat sedangkan hati kita lupa. Contoh, seorang itu dia niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala ataupun ada lillahi ta'ala, Allahu akbar, disebut, tapi bila dia nak niat tu Allah dalam kata Allahu akbar tu pun dia duk fikir, oh bila nak masuk tempat RM30 contohnya. Tak sah, fala yakfi nutqu, tidak sah, tidak cukup an-nutqu, kita kita lafaz niat biha dengan niat tersebut ma'a ghaflatil qalbi, dalam keadaan kita punya hati kita masih lagi ke hulu hilir. Tak sah, lafaz itu tak sah. Lafaz tu, lafaz untuk niat adalah penolong untuk kita untuk niat tersebut. Niat tu mahalluha fil qalbi, tempat dia dalam hati. Yang penting waktu kita tengah niat tu macam mana. Yang kedua adalah al-thani takbiratul ihram. Takbiratul ihram pembahasannya akan dibincangkan sebentar lagi. Seterusnya al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi. Berdiri 'ala al-qadiri bagi orang yang bangun bagi dalam solat fardu. Ini takrif yang jami' mana? Bila ulama kata al-qiyam, berdiri, 'ala al-qadiri bagi orang yang mampu, terkeluarnya tak perlu qiyam, tak perlu berdiri orang yang tidak mampu. Fil fardi, pada solat fardu, maksudnya qiyam, berdiri tersebut tidak adalah benda yang rukun bagi solat yang selain daripada solat fardu. Dibolehkan untuk kita solat nafilah dalam keadaan duduk. Ini takrif yang jami' mana? Iaitu qiyam, bangun bagi orang yang mampu dalam bagi solat fardu. Solat fardu diwajibkan bagi orang yang mampu untuk solat dalam keadaan berdiri. Kalau pandai-pandai nak solat duduk dalam keadaan mampu, maka solat dia tidak sah, tidak mendatangkan rukun solat. Seterusnya qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Dan seterusnya al-khamisu ar-ruku', ruku'. Dan yang keenam at-tama'ninatu. Apakah yang dimaksudkan dengan tama'ninah? Sukunun baina harakatain. Sukun iaitu kita sukun yang tidak bergerak di antara dua harakat. Contohnya at-tama'ninatu fi ar-ruku' bi an tastaqirra a'dha'ul musalli bihaitsu yanfasilu huwiyyuhu ilaihi an raf'ihi minhu. Maksudnya kita tak solat dalam musallah ayam patut cacing, ya. Tidak ada tama'ninah. Terus bangun maknanya macam ayam, tidak ada tertibnya, maknanya tidak ada tama'ninah. Maknanya apabila kita rukuk, kita berhenti sekejap, lepas tu kita naik, kita tama'ninah. Maksudnya tidaklah bangun rukuk, bangun yang tidak sujud, yang tidak terlalu cepat, maksudnya tama'ninah. Di sini ada, bila disebut di sini tama'ninah, kalau kita tengok ada perbahasan. Kita tengok ada setengah daripada masyarakat, tengok isu, contohnya dalam isu masyarakat, setengah daripada masyarakat di Indonesia contohnya, kalau tengok salam solat tarawih settle dalam masa 15 minit 20 rakaat, sah ke tak solat? Tama'ninah di sini adalah tama'ninah diwajibkan dalam solat fardu. Diwajibkan dalam solat fardu. Solat sunat tidak diwajibkan, bukanlah rukun dari mana datangkan tama'ninah. Akan tetapi memanglah kita tidak diwajibkan untuk datangkan tama'ninah, tapi apabila kita tengok pada maqasid solat, tujuan kita solat, kita menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita nak solat dalam keadaan tak ada tama'ninah, dah lari kita pada maqasid tersebut. Sebab kalau ulama mengkaji orang yang tatabuk rukhas,
Maksud tatabuk rukhsah ni, dia mengambil rukhsah-rukhsah keringanan yang ada pada setiap mazhab. Contohnya, boleh dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, kalau kahwin tidak perlu adanya akad. Maksudnya kahwin tidak perlu akad. Contohnya kita kahwin, kita just tulis aku berkahwin dengan sekian-sekian-sekian, saksi sekian-sekian-sekian, cukup, tak perlu lafaz yang aku nikahkan dan sebagainya. Ini dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi tidak perlu ada syahid, tidak perlu ada saksi, tidak disyaratkan saksi dalam mazhab Hanafi. Kalaulah kita cuba kumpul tatabuk rukhsah ni, kita ambil sikit dalam mazhab Hanafi, kita ambil sikit dalam mazhab Hanbali, kita ambil sikit dalam mazhab Syafi'i, kita ambil sikit dalam mazhab Hanafi contohnya, kita akan dapati sama dengan zina. Awak pergi ambil perempuan, awak masuk dalam bilik, saya kenapa awak ni isteri saya ni, saya boleh untuk bersetubuh dengannya sebab saya ikut mazhab Syafi'i, saya ikut dalil, saya ikut hadis. Ni hadis berdalilkan dengan mazhab Syafi'i, ini hadis berdalilkan dengan mazhab Hanafi. Ulama hendak mengkeji orang yang mengikut tatabuk rukhsah, mengambil daripada mazhab ni, mengambil daripada mazhab ni, mengambil daripada mazhab ni. Begitu juga seeloknya kita tak perlu untuk tatabuk rukhsah yang ada dalam mazhab sendiri. Sebab dalam mazhab, qaul mazhab dalam mazhab Syafi'i, ada qaul jumhur dengan ada qaul yang syadz. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i ditarjihkan oleh ulama. Takkanlah kita dalam pengamalan kita solat, kita nak menggunakan tatabuk rukhsah yang ada di dalam mazhab. Kalaulah ulama mengkaji tatabuk rukhsah yang ada dalam mazhab-mazhab yang lain, ambil daripada setiap mazhab satu qaul, begitu juga dikaji untuk mengambil tatabuk rukhsah yang ada dalam pendapat mazhab sendiri. Seeloknya kita datang solat dengan keadaan tamakninah, istihdar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam keadaan solat perlulah dalam keadaan tamakninah. Seterusnya, as-sabi'u al-i'tidal. I'tidal itu keadaan kita bangun daripada rukuk tu, keadaan kita berdiri tegak tu dipanggil sebagai al-i'tidal. Selepas itu rukun yang ke-8 adalah tamakninah fihi. Tamakninah dalam kita bangun, kita berhenti sikit, sukun, kita bangun, kita berhenti sekejap, bukan bangun terus sujud, itu tak ada tamakninah. Bangun, lepas tu kita tamakninah, berhenti tak bergerak sekejap, lepas tu baru kita turun untuk melakukan rukun yang ke-9, iaitu as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Al-ashiru at-tamakninah fihi, tamakninah di antara 2 sujud tersebut. Al-hadi ashar julusu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tamakninah, dan yang ke-13 tasyahud awal, iaitu tasyahud yang pertama. Ar-rabi'a ashar, iaitu al-qu'udu fihi, bila kita tasyahud akhir, iaitu yang ke-14 dalam kita tasyahud akhir dalam keadaan kita duduk, bukan dalam kita diri atau baring. Seterusnya yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dan ke atas, sebab tahiyat akhir ada 2 part yang pertama selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang disebut sini. Yang paling pendek dalam, kalau kita duduk, yang paling pendek kita untuk menyempurnakan rukun, kita nak menyempurnakan kita punya selawat, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Sudah sempurna kita punya. Kita duduk tahiyat, nak datangkan sependek-pendeknya, kita sebut cukuplah untuk kita baca tahiyat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sempurna punyanya wa akmaluha Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan banyak riwayat-riwayat dan banyaklah uslub-uslubnya. Di sini ada perbahasan. Ada setengah golongan mengatakan kita tak boleh untuk menambah perkataan sayyid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab diriwayatkan dalam hadis sahih Allahumma salli ala Muhammad. Apakah taujihat ulama?
Taujihat ulama walaupun diriwayatkan dalam hadis sahih Allahumma salli ala Muhammad, tidak menambah sayyid. Dalam kaedah kalau ada ta'arud dalam satu hadis, ta'arud dalam athar, ta'arud iaitu perbezaan. Ada dua hadis, kita boleh kumpulkan, kita cuba untuk kumpulkan. Ulama contoh ada dua hadis yang berbeza. Apa ulama akan lakukan? Cara pertama, ulama akan cuba kumpulkan makna dua hadis, cuba tafsirkan dalam satu huraian tafsir. Kalau tak boleh untuk mentafsirkan di antara dua hadis, mungkin salah satu daripada hadis ini mutlak, ini muqayyad. Ini i'am, ini hadis ini khas. Ini adalah mujmal, ini adalah muqayyad. Ini nasakh, ini mansukh. Kalau tak boleh juga, ulama akan meninggalkan di antara beramal dengan dua hadis. Kalau kita lihat dalam hadis sahih diriwayatkan Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada perkataan sayyid. Dan diriwayatkan dalam hadis sahih juga Nabi SAW kata ana sayyidu bani Adam. Aku adalah sayyid, ketua kepada Bani Adam. Nabi sendiri menamakan dia sayyid. Tidak. Kenapa kita tidak boleh untuk menamakan Nabi dengan sayyid? Ini kaedah apa? Ini kaedah ulama. Mereka mengklaim mereka adalah ulama muhaddis. Kenapa dia orang tidak memahami fiqh yang ada di sini? Nabi kata ana sayyidu bani Adam. Nabi sini kata aku adalah ketua pada Bani Adam. Kenapa kita tidak boleh untuk menamakan Nabi Muhammad SAW dengan sayyid? Ini adalah tariqatul jam'u. Ini mengumpulkan di antara dua hadis. So, settle lah, tidak ada masalah dalam isu ini. Sama ada anda nak selawat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun nak kata Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada masalah. Jika anda berpegang dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah mengumpulkan maksud dua hadis. Kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad adalah mengegang dengan satu hadis ini. Tidak ada masalah dalam isu ini. Yang mereka katakan ini adalah penambahan dalam solat dan sebagainya, ini tidak ada masalah. Ini adalah dimaksud perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri. Dan seterusnya as-sadis asyara, yang ke-16 as-salam, iaitu salam. Dan yang ke-17 adalah tertib. Tidak boleh dalam kita punya solat untuk kita mentakdimkan satu rukun daripada rukun yang lain. Seolah-olah contohnya kita sujud dulu baru kita rukuk. Diperbahaskan. Contoh kalau orang dia rukuk, Allahu Akbar, rukuk, dia lupa, dia pergi sujud terus. Kalau lah dia sampai sujud, dah sampai dia Allahu Akbar, takbir, baca bismillah, lepas tu dia terus sujud. Kalau dah sampai sujud, dah letak dahi di tempat sujud, maka ulang balik awak punya solat. Contoh dia tengah rukuk, lepas tu nak turun dia tengah rukuk, lepas tu dia nak turun untuk sujud. Dah orang kata 15 degree, 45 degree, lepas tu dia teringat balik. Oh, aku ni kena rukuk dulu, lepas tu dia patah balik. Itu tidak ada masalah, sebab dia anggap masih lagi dalam keadaan rukuk, tidak ada masalah. Kalau dah sampai dah tertenyih kepala dekat kita punya tempat duduk, so tidak ada, kena perlu untuk menunaikan balik kita punya solat, sebab dia tidak ada padanya tertib. Syarat yang ke-17, rukun yang ke-17 adalah tertib di dalam solat. Okey, seterusnya kita akan masuk dalam perbahasan yang pertama berkenaan dengan niat. Mari kita baca bersama-sama. An-niyatu thalathu darajatin. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. In kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat.
al-fi'lu usalli wa ta'yinu dhuhran aw 'asran wal fardiyatu fardha. Ini perbahasan ini membahaskan tentang niat. Bagaimana kita nak niat? Sebelum tu, saya nak kalau nak mudah faham, buat perteminda. Niat ini terbagi pada dua. Niat ini, ataupun niat ini terbagi pada dua ataupun tiga. Kita buat dua dulu. Yang pertama, tarik yang pertama solat fardu. Yang kedua, tarik yang kedua solat sunat. Solat sunat bahagikan kepada dua. Sunat namanya sunnatun muaqqatatun, sunat muaqqatah. Muaqqatah yang berkaitan dengan waktu, yang dikaitkan dengan yang waktu. Muaqqatun, muaqqat. Yang kedua sunatnya sunat mutlaqah, sunat mutlaq. Niat terbagi pada dua dalam solat. Sama niat solat fardu ataupun niat solat sunat. Sunat terbagi pada dua, muaqqatatun ataupun mutlaqatun. Dapat kan? Okey. Kita mula dengan solat fardu. Apakah solat fardu? Solat fardu seperti mana sedia maklum, solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Fardu. Sunat terbagi pada dua. Sunat muaqqatah, sunat yang dikaitkan padanya, ada padanya waktu. Yang mana padanya waktu, contohnya, contoh pertama solat muaqqatah, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib sebelum subuh contohnya. Qabla al-fajri, sebelum fajar. Kita tak boleh solat sunat sebelum fajar pada waktu zuhur. Kita tak boleh niat solat sunat fajar yang muaqqatah ni pada waktu zuhur. Kita solat yang qabliyah ataupun ba'diyah lepas zuhur, kita tak boleh solat pada waktu asar sebab dia dikaitkan dengan waktu. Contohnya lagi, ni adalah panggil solat sunat rawatib. Contoh lagi, solat sunat Aidil Adha, Aidil Fitri. Solat sunat ni berkaitan dengan waktu. Kita tak boleh solat sunat Aidil Fitri pada waktu sekarang sebab waktu dia tidak tiba lagi. Kita solat sunat ini pada waktu yang tertentu. Begitu juga solat sunat istisqa. Istisqa minta hujan. Istaf'ala menyebabkan talab, minta hujan. Kalau kita kering solat sunat minta hujan. Wal kasufain, solat gerhana bulan dan solat gerhana matahari. Tak boleh kita tengah terang-terang kita solat gerhana. Ni berkaitan dengan waktu. Ni sebenarnya solatun sunnatun muaqqatatun, yang ada padanya waktu. Seterusnya solat sunat mutlaqah, solat sunat mutlak. Contoh solat sunat tahiyat masjid, tahiyatul masjid. Pada waktu mana kita masuk, kita boleh solat sunat tahiyat masjid. Begitu juga solat sunat wudu. Pada waktu kita berwudu, dituntut kita untuk kita disunatkan kita untuk kita buat solat sunat wujud. Begitu juga solat sunat istikharah, yang mana tidak ada kena waktu. Begitu juga solat sunat tawaf, apabila kita tawaf disunatkan ke atas kita untuk solat. Begitu juga wal qudumi minas safar, solat sunat apabila kita sampai rumah, apabila kita safar, bermusafir daripada jauh, contohnya balik daripada umrah, contohnya balik daripada tempat mana-mana, disunatkan itu kita solat sunat wudu minas safar. Begitu solat sunat hajat, tidak ada padanya waktu. Perbahasan ini membahaskan bagaimana kita nak niat. Bagaimana kita nak niat dalam tiga-tiga jenis solat sunat ini. Disebutkan di sini. Jika solat, kita masuk yang solat sunat, solat yang pertama iaitu solat fardu. In kanatis salatu fardan, jika solat itu fardu, diwajibkan ke atas orang yang mukallaf yang nak solat fardu tersebut, yang pertama al-fi'lu. Masuk fi'l ni kita kata usalli. Dalam niat kita kata usalli, dalam hati kita lah. Dalam talaffuz kita kata usalli. Wa ta'yinu, kita mentakyinkan, menyebutkan solat apa? Zuhur, asar, fajar, subuh, maghrib dan sebagainya. Dan yang ketiga fardu. Ini tiga rukun asas yang perlu kita nak niat dalam solat. Jikalau solat tu solat fardu, usalli fardhu zuhri.
Kalau kita tak sebut rakaatain ini arba'a rakaat pun tak ada masalah. Lillahi ta'ala adaan makmuman tidak ada masalah. Sebab apa? Kat sini disebut, kat sini sebab bila kita sebut rakaatain contoh subuh, bila subuh kita tahu dah berapa rakaat, sudah mafhum. Sebab di sini yang penting kita sebut usalli. Kalau solat fardu kita sebut ta'yin, sama ada kita sebut zuhur. Tak boleh untuk kita kalau kita nak solat zuhur contoh usalli fardan lillahi ta'ala, saya aku solat fardu kerana Allah Ta'ala, tak boleh. Kita kena ta'yin, kita ta'yin zuhur, kita kena ta'yin asar, kita kena ta'yin isyak dan sebagainya. Sebab bila kita tak ta'yin, saya aku solat sunat fardu apa? Fardu ada zuhur, fardu ada asar, fardu ada maghrib dan sebagainya. Ini tiga perkara yang diwajibkan untuk solat sunat fardu. Kita lihat pula pada solat sunat nafilah muaqqatah seperti istisqa, rawatib, Aidil Fitri, Aidil Adha dan solat sunat kasufain, iaitu gerhana. Disebutkan sini wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzati sababin, seperti rawatib zat sebab dengan ada banyak sebab seperti Aidil Adha dan sebagainya. Wajabal qasdul fi'li wat ta'yin, diwajibkan dua perkara tanpa tiga perkara yang seperti ada solat fardu tadi. Yang penting kita kata usalli dan kita kena kata ta'yin. Usalli salata kita kata salata Aidil Fitri, usalli salata Aidil Adha, usalli ila akhir, dan solat-solat sunat yang lain. Kita solat sunat yang muaqqatah tak sah untuk kita kata usalli salatan sunnatan. Tak, solat sunat tak sah. Kita kena ta'yin sebut. Solat sunat apa? Aidil Fitri. Solat sunat apa? Kasufain. Solat sunat apa? Solat sunat apa? Istisqa dan sebagainya. Kita perlu untuk kata qasdul fi'li, kata qasdul fi'li itu usalli, dan kita kena ta'yinkan solat apa? Sunat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah zuhur, qabliyah asar. Qabliyah tak ada, qabliyah al-asar ataupun qabliyah sebelum fajar. Akan tetapi wa in kanat nafiyatan mutlaqatan, kalaulah solat yang kita nak lakukan solat sunat yang mutlak seperti solat sunat contohnya tawaf, solat sunat hajat, solat sunat istikharah, cukuplah untuk kita ya wajaba qasdul fi'li, saja aku solat sudah cukup, memadai untuk mengesahkan kita punya niat, memadai untuk sah kita punya niat tersebut. Ini akal yang paling sedikit lah. Seeloknya kita datangkan dengan lafaz niat yang sempurna, sahaja aku solat sunat wudu kerana Allah Ta'ala, salli sunnatul wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Sepatutnya tapi kalau kita nak cukup nak untuk meniatkan saja aku solat kerana Allah Ta'ala, sudah cukup untuk solat wudu, sudah cukup untuk solat tawaf dan sebagainya, solat-solat yang solat sunat mutlak. Mungkin setakat itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita sambung lagi pada minggu depan. Saya harap kita dapat untuk beramal. Dengan apa yang kita pelajari. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berkata tapi kamu tak buat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, dosa besarlah orang yang belajar satu benda jika tidak amalkan. Begitu juga ada sebuah syair Arab katakan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. La tanha an khuluqin, kamu janganlah melarang dengan satu perkara, wa ta'tiya mithlahu, kamu melarang tapi kamu buat perkara tersebut, 'arun 'alaika, aib ke atas kamu, idza fa'alta 'azim, jika kamu buat perkara tersebut aib ke atas kamu. Oleh demikian, sebab tu dia kata al-ilmu itu as-samaratu, dia punya buah-buahannya adalah dengan kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Mungkin dengan sedikit ini membolehkan kita memahami fiqh yang ada dalam
mazhab Syafi'i. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.